ia merupakan satu perpecahan. Apapun saya teruskan list yang pertama yang bahagia Dr. Osman Al-Muhammadi sebagai pembuka tirai doktor. Persoalan saya, perbezaan pendapat tak ada sekat. Sejak dulu sampai sekarang doktor. Sejak zaman sahabat lagi tak ada perbezaan pendapat. Sampai zaman kita lagi lah, saya rasa lagi banyak dipercambah-cambah. Orang kata apa, diselit pula dengan adanya zaman teknologi yang begitu hebat melanda kita. Kita lihat, adakah ini sebenarnya merupakan satu perkara yang positif atau negatif? Sebab saya lihat, saya doktor lah ya. Bagaimana kita lihat yang nampak positif? Perbezaan pendapat ini kita uruskan dengan cara hikmah, cara bijaksana. Bagaimana cara doktor, silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan moderator, panelis kita Dr. Asri, Dr. Fauzi, para penonton. Bagaimana kita boleh mengurus perbezaan pendapat dengan cara bijaksana, sebab perbezaan pendapat mesti ada dalam dunia. Tidak boleh elak selama dunia ada dunia, bernama dunia. Dalam Islam, agama yang berdasarkan fitrah memang sudah disiapkan ajaran untuk menangani perbezaan pendapat itu. Tapi dengan cara manusia faham ajaran itu dan taat kepada ajaran itu serta mengikut peraturan di dalamnya. Maksud saya begini, dalam ajaran Islam yang dikatakan khairul umat itu ada ajaran arus perdananya, terkandung dalam pengertian ayat yang bermula dengan Alhamdulillah. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Sesiapa dia yang menentang Rasul selepas daripada bimbingan benar menjadi jelas baginya dan memilih jalan yang selain daripada jalan orang mukmin, kami lepaskan dia menjalani jalan yang dipilih, kemudian kami lemparkan dia ke dalam neraka. Ahli tafsir mengatakan sabilul mukmin itu jalan ijma', dan jalan ijma' itu ada dalam ahli sunnah wal jamaah. Sama ada akidahnya atau fiqahnya atau akhlaknya ataupun cara memahami sejarah awal Islam itu. Jadi bila kita faham ajaran arus perdana, kita taat, perbezaan pendapat terurus. Keduanya, kita mengikut ulil amri berdasarkan kepada ayat Quran. A'udzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Wahai orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulul amri. Bila kamu berbeza pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul. Ulul amri di situ ada dua. Satu, ulul amri dari segi sosial, seperti khalifah, komander, pemimpin, orang yang mengurus apa itu masalah orang Islam. Kemudian ulul amri epistemologi dalam ilmu, ulama mujtahidin, dan mereka yang mengikut kerangka ilmu itu yang kita perlu taati. Dan ini terkait dengan hadis Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu keceriaan murni yang gigih. Kemudian di hujungnya li'a'immatil muslimin wa li'ammatihim, diulas oleh dalam Fathul Bari, Irsyadus Sari, Syarah Muslim dan lain-lain, bahawa kita mesti taat kepada kerangka ilmu ahli sunnah, dan imam-imam jangan mengamalkan intellectual cowboyism atau kebiadaban intelektual. Dan ini jelas sekali. Sebab itu ahli falsafah Ibn Rus pun tahu ijma'. Lain kepada ahli falsafah lain sekarang, lain. Jadi itulah kerangka. Kemudian berbeza pendapat dengan beradab, bukan biadab. Berbeza pendapat bahasa biadab, menghina orang, merendah orang, itu dilarang. Walaupun ada semua ulama macam itu, jangan kita ikut. Kita kena budi kepada bahasa yang elok dan cantik. Wa qulu
husna. Kata kepada manusia itu kata yang bagus. Dan kalau dakwah bil hikmah. Satu lagi mau'izah hasanah. Satu lagi kalau berbahaya juga billati hi ahsan. Bukan makasa, bukan dengan biadab, bukan menghina orang, bukan menyakiti orang. Saya tertarik kalau tersebut dari satu ayat Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berkelikat dalam satu perkara, maka rujuklah, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Saya nak pergi letak asli lah. Bila Imam Syafi'i pernah sebut, kalau pendapatku itu bertentangan dengan hadis, kamu ambil hadis, kamu lemparkan pandangan aku. So saya nampak bahawa Imam Syafi'i dia memang tidak taksub pada manhaj atau pendapatnya saja. Sampai kalau ada pandangan orang lain yang sesuai selaras dengan hadis atau Quran, dia kata terima pandangan tersebut. Artinya saya lihat di sini sikapnya yang menghormati pandangan ulama lain, pandangan orang lain. Akhirnya dia ingin berkayakan khasnya Islam. Dan saya lihat bahawa walaupun Imam Ahmad bin Hanbal itu berguru dengan Imam Syafi'i, tapi akhirnya dia tidak pasti Imam Ahmad bin Hanbal itu kamu kena ikut manhaj aku, kamu kena ikut pendapat aku. Akhirnya dibiarkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk kata membina satu mazhab yang lain. Jadi saya tanya bagaimana ulasan Dr. Asri dalam hal ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ala ibana musyi ibana yang hormati. Hampir semua para imam yang empat yang merupakan jago-jago di dalam fiqh ahli sunnah wal jamaah, daripada Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, hampir semua mereka dinakalkan daripada mereka menyebut idza sahha al-hadits wa huwa madhhab. Apabila sahnya hadis, itulah madhhab. Bahkan Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam A'lam al-Muwaqqi'in menyebut kata-kata yang sangat cantik dari imam yang mulia, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menyatakan bahawasanya kullu mas'alatin takallamtu fiha sahha al-khabaru 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naqd bi khilaf ma qult fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mauti. Aku saja masalah yang aku telah memperkatakan, aku telah sebut, tiba-tiba didapati ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW di sisi ahli hadis, maka aku tarik balik pendapat aku. Riwayat yang sahih yang bercakap dengan pendapatku, aku tarik balik pendapat aku semasa aku hidup dan sepaham. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lebih hebat daripada itu menyebut, ma jadaltu ahadan illa tamannaitu an yudhhira Allahu al-haqqa 'ala lisani. Aku tidak berdialog, berdebat dengan seseorang, melainkan aku mengharapkan Allah menzahirkan kebenaran di atas lidah. Ini satu perkara yang penting yang diamalkan oleh para imam, yaitu mereka menghormati dalil, menghormati nas. Tetapi apabila kita, masyarakat kita, bila kita nak didik mereka, kita kena didik dengan nas. Hormati nas, apa yang ada dalam kitab dan sunnah. Dan kemudian kita kena hormati pendapat-pendapat ulama yang dianggap muktabar, ataupun tadi disebut oleh Ustaz Osman sebagai ijma'. Cuma ramai orang tidak mengetahui apa itu ijma'. Ijma' bermaksud ialah kesepakatan para mujtahidin pada mana-mana zaman selepas wafatnya Nabi SAW dalam susunan hukum. Sepakat jika ada seorang berkecuali, dia tidak dinamakan ijma'. Kalau ada dua orang berkecuali, tidak dinamakan ijma'. Ramai orang kata ini ijma', ini ijma'. Kita katakan ijma', itu pendapat ulama setempat. Itu pendapat beberapa ulama. Ia bukan ijma'. Ijma' istilahnya istilah usul fiqh. Ada di dalam usul fiqh. Sebab itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam Siyar A'lam Al-Bala, menceritakan apabila Al-Imam Syafi'i, dia murid Imam Syafi'i, dia murid Imam Malik. Guru dengan Imam Malik dan murid kesayangan Imam Malik. Apabila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, di Mesir telah ramai murid Imam Malik. Dan mazhab Malik agak kuat ke Mesir. Maka ramailah anak murid Imam Malik di Mesir itu seronok dengan kedatangan Imam Syafi'i. Mereka sambut Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i melihat di Mesir, walaupun mazhab Malik kuat, ada satu penyakit yang sangat bahaya, yaitu penyakit fanatik mazhab, taksub mazhab. Satu saja berbeza pendapat dengan mereka, mula-mula hukum. Ini yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam As-Sahwah Islamiyah. Ada kelompok yang pantang orang berbeza dengan dia. Sesatlah, keluar mazhab lah, keluar daripada ahli sunnah lah, kacau. Hanya kerana berbeza
berbeza dengan rupa pandangan dia. Dan kemudian biadab dan tak sopan seperti yang dituduh pada engkau. Padahal apa perkataan yang biadab itu? Apa perkataan yang tidak sopan itu? Al-Imam Syafi'i mengalami pengalaman yang sama. Apabila pergi ke Mesir, mengalami Imam Malik sambut, tadi Imam Syafi'i tengok, oh, mereka sudah ada nilai fanatik. Maka berlakulah khilaf antara mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik di Mesir, sehingga berlaku pergeseran panas yang disebut oleh ahli sejarah. Kerana membantah, walaupun mazhab Malik sendiri tetapi fanatik.